Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh dengar clear ke suara saya? Waalaikumsalam. Boleh, madam? Waalaikumsalam, Malam madam. boleh madam. Boleh, madam. Okey, dengar duk tarik kursi. Okey, ini adalah minggu yang ke-10 lah ganti pada minggu banjir hari tu. Dan kita cuti lagi pada perayaan khas. So means that we have been go through 2 weeks holiday. Alright. So before we start our class today, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. So ada beberapa perkara yang saya nak sampaikan pada hari ini. Perkara pertama, of course, tentang penghantaran assignment. Okay, yang dah tertunda pada tahun lepas lah, end of our year tahun lepas lah. So hopefully you memang dah complete dah assignment tersebut, cuma nak hantar je. So hantar pada minggu ini sebelum hari Ahad pukul 12.30 malam hantar. Okay, so rasanya saya pun dah letakkan link ke tak letak lagi dalam kita punya group. Dah letak kan link hantar video, group video punya assignment. Sekejap saya check sekejap. Grouping assignment video. Okay, kalau kita tengok kat sini ada 5 group yang dah berjaya hantar. Rasanya ada beberapa lagi lah group yang masih belum lagi hantar. Hopefully you are managed to submit your assignment before this coming Sunday sebelum 12.30 malam. No excuses dah lah, dah lama dah tergendala. Okay, so hari ini kita akan tengok kepada chapter seterusnya, chapter yang ke-6. Okay, yang kita namakan dia sebagai taking lecture notes. Okay, so bermakna lepas habis kita discuss pasal topik ini, you boleh terus buat you punya individual assignment lah. Okay, dan hantar sebelum minggu depan. Chapter yang ke-7 ni dia ada beberapa section yang kita akan discuss pada hari ini. 2 section. Dia ada 3 section. Bila kita habis discuss pasal sesebuah section tu, you terus dah boleh buat summarize ataupun you buat activity. Nanti bila minggu depan sambung pada section yang baru, you just continue macam you buat untuk chapter 6 hari tu. Sambung sahaja. Nak ramai juga yang tanya, kalau dah terbuat pada yang first hari tu, tak apalah. Yang masa chapter 6 tu kan ada yang dah tersambung masa dihantar yang 5A tu, tak apa. Yang setakat mana yang you stop, sambung sahaja. Sama je, tak ada isu pun sebenarnya you sambung. Okay. So kita teruskan. Actually masih ramai lagi yang tak join ni. Ada 32 orang baru. 32 orang, kita ada 43. Ada 11 orang yang belum lagi masuk. Sekejap lagi saya panggil nama seorang-seorang. Even though kita dah pun minggu yang ke-10 ni, ada lebih kurang 4 minggu ke 5 minggu lagi. Taking attendance is a serious thing. Okay, jangan hadir tak hadir bagi alasan yang tidak munasabah dan sebagainya. Okay, so taking lecture notes. Okay, bila kita belajar, even though when you are working soon, you pun kena ada satu book ataupun satu kertas when you are attending seminar, attending lecture dan sebagainya, kena ambil lecture note. Okay, kenapa kena ambil lecture note ni? The first one, to promote active listening. Kita hadir ke lecture, kuliah, walaupun online, so kita masih lagi mendengar apa yang pensyarah katakan, apa yang pensyarah sampaikan. So to make sure that kita sentiasa ada active listening tu, kita kena take note. Kita kena ambil lecture note. Sambil-sambil mendengar, apa yang penting jot down. Okay, and another one, provide an accurate record of information. Bila kita berada dalam lecture, kita mampu untuk jot down the notes, means that information is accurate.
Kalau kita lepas tu baru nak revise, tak ingat dah. Betul ke ada ke madam kata hantar assignment hari Jumaat? So kita dah macam bercampur sebab kita ni bukannya UED je kelas you all, banyak lagi 6 kelas semuanya. So dia dah information overload. So kena jot down. Saya bagi tahu hantar bila tadi, tulislah. Okay, and then another one helps you organize the information. Sebab dalam kita punya lecture note memang dia dah teratur dah. Chapter ke berapa, apa dia punya headline, apa dia punya details. Okay, provide additional repetition. Bila kita study, kita kena ada repetition. Hafal pun kena ada repetition. Tulis pun kena ada repetition. Untuk apa? Untuk kita faham, untuk kita ingat. Okay, so pentinglah sebenarnya untuk kita take lecture note ni. Bukan sekadar dengar. Tapi tak dinafikan. There is several people that can remember bila dia dengar je dah boleh hafal. Dia baca je dia boleh hafal. Ada orang macam tu, gifted lah. Saya bukan orang macam tu, saya kena tulis. Okay, seterusnya characteristic of good lecture note. So good lecture note dia kena ada content lah, of course. Aku tak ada content macam mana? Kena ada content yang konkret, dia kena well organised. Bila kita baca kita tahu ke mana arah tuju nota kita ni. Okay, seterusnya step in note taking process. Okay, the first one, you decide that you want to listen. Ni pun penting juga. Kalau you memang decide you tak nak dengar pun, so macam mana you nak tangkap each word that keluar daripada mulut lecturer tu. Kalau you decide nanti waktu kelas MGT nak siapkan assignment maths lah kejap. So you decide untuk tidak mendengar. So macam mana you nak dapatkan nota? Okay, so kena pay attention to the lecture juga. Okay, bila you decide untuk dengar, you pun decide untuk pay attention. Select relevant information, ignore the distraction around you. Bila kita sampaikan lecture ni, there is something that pensyarah akan cakap atau pensyarah akan highlight. So bila you dengar kata, ni penting ni, jot down lah. So apa-apa yang mengganggu you, tolak tepi dululah. And another one, kena interpret the information to make it meaningful. Bila kita dengar lecture, untuk bagi kita faham, kita create kita punya own creativity. Kita buat sendiri nota kita colourful. Perempuan memang sukalah colourful dengan highlightnya, dengan lukis-lukisnya. Ada orang dengar lecture, dia tak boleh nak tulis, dia lukis. Proses, contohlah sains ke apa ke proses. Dia lukis. Okay, apa lagi? Condense the information before writing it down. So kita macam nak cari lagi more information. So kita mendengar lah dalam lecture. Organize the information under the appropriate headings or subheading. So dalam setiap nota, dalam slide pun kalau kita tengok, kita akan ada dia punya tajuk besar. Ada dia punya subheading, tajuk kecil. Lepas tu kita letakkan details, letakkan example. Macam itulah macam tu jugalah kalau kita buat taking note. Okay, last kali barulah kita tulis kita punya notes tu. So dia punya the first thing kena dengar, kena pay attention, lepas tu kena select relevant information, lepas tu interpret, lepas tu condense the information, take the relevant info, take the details of the lecture, lepas tu organize the information, lepas tu tulis lah. Okay. Alright, so dalam kita nak tulis, kita nak ambil nota ni ada 3 sistem. The first one nama dia the informal outline, yang mana selalu orang guna dan selalunya dia adalah highly organized. Sebab kalau kita menggunakan kaedah headline
hotline. Kat online ini, dia ada dia punya header, main topik, lepas tu kita letakkan details di bawah dia. Kalau saya boleh tunjukkan sekejap lagi ya. Informal ni, kalau you boleh imagine sekarang, dia ada headline, lepas tu bawah tu kita selalu letakkan nombor 1 apa, nombor 2 apa. Okay, definition of management, nombor 1 apa, nombor 2 apa, macam tu. Ataupun menggunakan bullet, bulat-bulat macam tu, ataupun menggunakan A, B, kita list down. Tu informal outline. The block method pula adalah sometimes ada lecturer yang dia punya speed of talking ni terlampau laju. Sebab otak dia sangat aktif. Bila orang cakap laju-laju ni kita tak sempat nak tulis pun. So selalunya block method ni wartawan selalu guna pakai. Dia akan menggunakan slash, dash, apa-apa je lah tanda yang mereka faham. Okay. And another one, kalau yang menggunakan modified block method ni pula dia lebih organised. Sekejap ya, saya tunjukkan dia punya contoh. Ni adalah contoh untuk informal outline. Boleh besarkan ke? Informal outline ni kalau you nampak, dia ada dia punya headline dekat atas. Lepas tu dia masuk ke dalam sikit, dia letaklah 1, 2 ataupun A ke B ke C ke, dia list down dekat bawah. Alright, so yang block method tadi dia menggunakan dash, slash dan something yang dipaham lah, sebab dia kena ambil nota dengan kaedah yang cepat. Okay, modified block notes pula, dia lebih kepada how we want to organize kita punya nota tu. Kalau you tengok kat sini, dia letakkan dia punya headline dekat atas, dia masuk sikit kat dalam. Nak katanya bawah ni adalah details daripada ayat yang atas tu. Okay, boleh? Boleh nampak example of taking note system? Boleh, madam. Boleh. Okay, so saya kembali kepada kita punya slide. Okay, seterusnya, what to include in your notes? Sepatutnya kena ada apa dalam notes ni? The first one, of course, we have the headline, tajuk utama. Apa contoh tajuk utama dia? Marketing. Okay, so kita ada dia punya details. Apakah itu marketing, explanation about the marketing, definition, example, enumeration, all the things that related to the headline marketing kita tadi tu. Okay, and anything repeated or spell out pun kita akan letakkan di bawah nota kita. Okay, ataupun kita letakkan anything on yang tertulis yang tertulis di atas chalkboard ataupun papan putih lah. Kalau dekat universiti kita pakai papan putih. Kalau sekarang ni kita menggunakan PowerPoint slide. So apa yang ada dalam PowerPoint slide itu adalah benda yang penting. So benda tu yang you kena jot down. Drawing, chart, or problem written on the board, conclusion statement. So benda tu benda yang kalau saya tak bagi tahu pun you tahu benda tu penting. Okay, kalau you belajar maths, formula lah. Formula kalau dulu saya belajar pengkamiran lah, apalah. Macam mana nak, kalau dalam fizik pun ada dia punya formula. Kalau dalam biologi banyak drawing. Nak lukis nukleus lah, apalah. So itu benda penting. So bila penting, itulah yang you boleh masukkan di dalam notes. Okay, seterusnya adalah how to take notes on PowerPoint presentation. Penting ni sebab every time sekarang ni sampailah ke akhir you ambil PPT ni, semua akan dipamerkan dalam bentuk presentation PowerPoint. So you nak ambil nota, bila saya tunjukkan benda ni sekarang. So you jot down lah how to take notes on the PowerPoint. Tapi tak adalah you nak tulis semua kan. Kalau saya ambil nota, saya tak tulis semua yang ada dalam slide ni. Saya baca headline, how to take notes on PowerPoint presentation. Okay, PP, how to take notes. So saya faham. Bila saya tulis, saya faham. Bukan saya nak bagi orang lain baca pun. Saya yang kena faham dulu. Okay, saya tulis dia punya headline. Okay, so yang kedua saya print out and number slide
Kalau pensyarah dah bagi dah dia punya slide, dah kongsikan awal-awal dulu, you boleh je nak print out. Bila kita ada, we have our own copy, so nanti bila pensyarah bagi tahu penerangan lebih lanjut, you boleh jot down kat tepi slide tu. Yang ni pun kaedah yang selalu saya guna pakai waktu saya degree dulu. Awal-awal SAN mesti pensyarah akan bagi kat kelas rep semua chapter. Untuk kelas kita pun saya dah bagi awal-awal SEM hari tu dalam kita punya Google Classroom folder lecture note. So print siap-siap, nanti kalau mula kelas you jot down je kat tepi tu, dah tak payah dah nak repeat tulis subline lah, tulis headline lah. Okay. Download slide to laptop pun boleh juga. Kalau orang tu advance, dia tak suka lah tulis ni, dia advance, dia ada 2 PC. Dia dengar satu PC, dia dengar lecture, satu PC dia buka dia punya presentation PowerPoint. So dia pun dia menggunakan kami apps ke, menggunakan apa-apa lah yang dia boleh conteng juga dekat dia punya PowerPoint yang dalam bentuk di dalam dia punya laptop. Okay, take notes on your laptop and then paste each slide in above each topic. Save or print. So ni maksud yang sama lah macam download tadi tu, guna pakai balik dekat dalam laptop. So you tulis sikit-sikit kat tepi. Kalau saya tak pandai sangat nak conteng saya punya PowerPoint ni. Okay, sebab tu saya lebih suka print PowerPoint tu, tulis apa extra details yang lecturer bagi. Okay. Why you should edit your notes? Kenapa kena edit notes? The first one, to get feedback on your note taking. Bila kita dah ambil nota kan, ni nota dalam lecture ni. So to make sure that kita punya nota dalam lecture ni betul, kita nak semak balik. Betul ke tidak ni, ke tiba-tiba salah dengar ke, tanya kawan, betul ke chapter dalam UED ada 7? Betul ke tidak? Ada assignment ni nak kena hantar, betul ke tidak? Okay. To get an accurate record of information, kita semak lah sebab kita nak dapatkan keperincian, accuracy. To organize information in your notes. Kadang-kadang dalam lecture kan, kita pakai tulis dalam satu paper tu. Kat situlah informasi terkini yang puan Zarina ke, puan Fini ke, Cik Nazri bagi ke, tulis kat situ. Exam date pun ada dekat situ, contoh soalan pun ada dekat situ, penerangan pun ada dekat situ. So bila you nak edit balik nota tu, so you organize back. To review both the text and lecture material and integrate the course material. So to make sure that apa yang kita jot down ini ada benda yang betul. Prepare your notes for later review by adding recall question in the margin. Ada orang yang baca dulu nota sebelum masuk ke kelas. Bila dia baca nota, dia ada question yang dia rasa macam nak tanyalah madam nanti. Dia jot down dekat tepi ni dulu. Lepas tu bila masuk je subtopik tu, dia terus tanya, madam kenapa madam kata jot down notes ni penting. So kalau kita ni dalam ODI sekarang ni, dia tanyalah soalan, beberapa soalan contoh. Okay, how to edit your notes? Okay, the first one, kita fill in gaps. Membawa maksud yang sama, apa yang telah pun kita tulis, okay, yang kita refer dengan books, so adakah benda itu tally? Okay, kita boleh check kita punya accuracy, clarify meaning, improve organisation, develop recall question. Sebab tu kita kena edit nota tu. Tak boleh lah bila kita dah ada nota, dah tak payah study dah, tak pergi baca. Ambil nota hari ni, 4 minggu akan datang nak exam, tengok balik. Saya yakin yang you takkan faham balik dah nota tu kalau you tak edit your notes. Okay. Seterusnya, 3 ways to review your notes. Okay, kita nak review balik kita punya notes ni. The first one, kita kena baca lah dia punya headline, baca balik soalan-soalan yang berkenaan. Kadang-kadang dalam lecture juga, pensyarah banyak bagi contoh soalan, banyak bagi tips.
Okay, kena jot down. Talk about the information with others. Untuk kita baca, untuk kita ingat balik nota kita share dengan kawan-kawan kita. Ini pun saya praktiskan juga waktu saya study, waktu saya degree dulu. Nak exam je, lagi saya kata, dah baca dah topik ni. Aku dah baca, boleh tak aku nak cerita balik? So dia dengar lah, dia orang suka. Okay. Alright, so habis dah part pertama dalam topik taking notes. Okay, anything you want to ask? Boleh faham ke? Simple je kan cara-cara untuk ambil nota ni. Boleh? Boleh, madam. Boleh, Boleh, madam. madam. Alright. So sebelum tu saya nak baca dululah kehadiran pada hari ni. So nampak pun macam tak ramai macam ni. Saya bacakan nama ya. Saya ambil daripada saya punya YouFuture. Abdullah Muhammad. Ada, madam. Ada. Ahmad Nakib. Ahmad Nakib. Tak ada. Ain Syazwani. Kalau you nak raise up your hand saja pun boleh. Ain Syazwani. Alia Kristina. Ain Syazwani ada. Alia Kristina. Ada, madam. Irene Natasha. Tak ada. Farisha Diana. Ada, madam. Okay. Fatin Zulaika. Ada, madam. Intan Nur Akila. Ada, madam. Irdina Akila. Izmi Syahirul Amri. Ada, madam. Mahathir Muhammad. Ada, madam. Mio Mikael Tamlika. Ada, madam. Muhammad Nabil. Ada. Muhammad Hazriman. Ada, madam. Okay, Muhammad Amar Syafiq. Ada, madam. Muhammad Aiman Iskandar. Ada, madam. Muhammad Aiman Hakimi. Aiman Hakimi. Madam dia banjir madam. Dia ada masalah. Dia sekarang baru nak balik kampus. Oh, okey. Banjir baru nak balik kampus. Muhammad Alif Haikal. Ada, madam. Muhammad Amir Rizal. Ada, madam. Ammar Irfan. Ada madam. Isma Haikal. Mana Isma? Tak ada Isma. Farhan Syahidan. Saya, madam. Syahadan, madam. Syahadan. Sorry. Farhan Syahadan. Firdaus. Ada, madam. Haziq Kamarudin. Ada. Haziq Muhammad Hatta. Ada, madam. Iman Izairi. Ada, madam. Sip ada. Kamal. Ada, madam. Saya nak sebut Kamal Khorazi. Khawazi. Khorazi. Okay. Miftah. Ada, madam. Nafis. Saya madam. Mursyid Idris. Busyid tak ada madam, dah ada hal dekat kampung. Ahal apa benda? Tak tahulah madam, sampai Ahad dia kata. Amboi. Nafis. Nafis, Nosyah dia ada tas JPJ madam. JPJ. Alia Huda. Ada, madam. Elisha Nazira. Ni dah keluar Fatihah ni. Adeline Sofia. Adeline. Tak datang lagi. Aina Jua. Saya.
Ain Salsabila, Ada, madam. Anis Batrisha, Ada, madam. Nur Akilah, Ada, madam. Nur Elisha Ashikin. Elisha Ashikin. Adik, Dia demam, madam. demam. Nur Fahirah Maisara, Saya, madam. Farah Syafia, Ada, madam. Nur Farini. Ada, madam. 1, 2, 3, 4. So ada 4 orang yang without reason. Ramai ni. Hari tu Puan Zarina kata kelas you all ni ada masalah dengan kehadiran. Ramai tak hadir kelas mat lah apalah. Jangan apa ni. Maaf saya minum air sikit. Jangan apa ni jadikan nak ataupun you are trying to give reason. Sebenarnya kelas you all ni kan kelas kita ni tak lama. Okay. Kalau lah benda tu boleh dielakkan, elaklah, hadirlah ke kelas. Kalau macam demam ni, demam hak tak larat teruk. Celik mata je, muntah ke apa ke, okay, dibenarkan. Tapi kalau sekadar, you all pun hanya mendengar kan. So hadirlah ke kelas, okay. Kalau yang banjir memang tak ada kata apalah. Lagi satu yang JPJ ni ramai sangat memberikan alasan yang sama test JPJ. Kami beranggapan test JPJ ni adalah test yang JPJ duduk di sebelah tu lah. Tapi rupa-rupanya bukan. Dia pergi hak latihan tu. Kalau zaman saya dulu, hak latihan tu boleh di-arrange. Nak hari apa, nak dengan cikgu mana semua boleh arrange. Tapi saya tak tahulah yang sekarang kan. Mungkin dah tak boleh. Tapi kalau boleh, elakkan pada waktu kelas. Walaupun kita buat online, kalau dia duduk dekat dalam kampus, boleh ke? Nak keluar-keluar sesuka hati, nak pergi driving school ke apa ke kan. So kalau boleh elakkan lah ya. So sebab ramai yang komplain, ada lecturer yang komplain. Right, so saya teruskan lagi dengan subtopik yang kedua. Mana dia? Oh, kat sini. Subtopik yang kedua ada sikit je lagi 8 slide saja. Okay, marking your textbook. Kalau tadi cara kita untuk taking notes from the slide presentation ataupun from any seminar that you have been attend before. You mendengar. So sekarang ini adalah bila you baca buku. Okay, kalau ada textbook lah, mungkin di peringkat PPT ni kurang pembelian textbook. Nanti you masuk diploma, masuk degree, memang ada lah buku tebal-tebal yang you kena beli. Okay, so macam mana nak marking your textbook ini? Let's take a look together. Okay. Right, why you should mark your text? Dia lebih kurang sama je macam yang kita buat tadi tu, yang when you are listening to your lecture. So bila you baca teks pun dia akan promote active reading. Tadi promote active listening. So sekarang dia promote active reading. Once you are reading and then if you can jot down back what you are reading before, so baguslah. Ada orang baca tapi tak faham. Saya selalu baca, kalau saya macam begini. Kagum kalau orang tu dia boleh baca. Elisha angkat tangan kenapa? Tak ada, tertekan. Okay. Saya sangat kagum dengan orang yang boleh baca novel. Novel yang tebal tu. Zaman-zaman saya study dulu ramai luangkan masa dengan baca novel. 3 hari habis dah. Ada tu 2 hari pun habis dah baca ke novel tu. Saya baca novel, saya pun nak juga mendalami kan, sebab dia orang kata best novel ni novel loving novel, action novel kan. So saya pun naklah juga baca, tapi saya baca time saya nak tidur. Baca 2 line 3 line, ngantuk. Kita baca masa tu tengah baring kan,
terus tidur. Tu je cara saya nak baca novel. So bila saya baca pun kadang baca tapi tak masuk pun dalam kepala. Okay. So kalau you study, baca you punya textbook, make sure you boleh tulis balik. Okay. Sama juga to condense the material, to get the more details about the topic. Increase comprehension. Kita bila kita nak buat sesuatu tu, make sure benda tu adalah benda yang teratur, benda yang kita fahami. So sama jugalah to serve as a comprehension monitoring system. Seterusnya, how you should mark your text. Biasanya kalau kita baca kita punya textbook kan, buku rujukan ke apa, kalau biasa buku zaman you all ni, buku teks beli sendiri ke sekolah bagi dulu? Waktu form 4, form 5, form 1, form 3. Sekolah bagi. Sekolah bagi. So boleh conteng ke tak buku teks? Tak boleh tapi penting je. Banyak juga lah yang berlaku, tapi saya dulu waktu saya sekolah, kita orang tak diberi bantuan buku teks. Memang tak ada kat sekolah saya tu, so kena beli. So kita orang akan beli dengan senior-senior lah, dengan harga yang murah. Okay. Ada juga yang beli yang baru, so kita boleh tanda kat dalam buku tu. Okay, so kalau you beli selain daripada buku teks, contoh lain buku rujukan, bila you baca, you highlight. Berbagai-bagai colour ada. Dulu saya suka pergi kedai buku, kadang-kadang bukan nak beli buku, nak beli pen colour-colour, nak beli highlight, suka. Bila kita baca, kita highlight. Kalau kita tak highlight pun, kita underline dekat bawah. Sebab apa? Sebab bila kita go back, bila kita nak reverse balik, revise balik, review balik, ni si penting dia. Make marginal notes. Kalau ada orang yang tak suka nak conteng sangat, tapi dia suka letak sticky notes dekat tepi. Okay, write question in the margin. Kalau ada sebarang persoalan tentang topik tersebut yang you baca pun boleh jot down dekat tepi. Ada orang beli Al-Quran yang ada notes dekat tepi yang dia dah ditampal dengan sticky notes pun bagus juga. Dia nak melindungi ayat Al-Quran tu daripada diconteng, so dia letak notes dekat tepi. Kalau nak cari mana satu surah Al-Baqarah ni, mana satu surah ni, dia dah letak sticky note kat tepi siap-siap. Bagus juga. Alright. How to write question in the margin. So step 1, you can identify important information in the text and highlight it. Bila kita baca sesuatu buku, so bila kita find the information is important, of course kita akan highlight the first thing. So the second things you kena buat adalah write the question directly across from it in the margin. Bila ada suatu sentence tu you tak faham, jot down terus dekat tepi dia. Supaya ini adalah benda yang you tak faham. Kat sini, part ni, sentence ni you kurang faham, ataupun proses number 2 ni yang you kurang faham. Terus tuliskan soalan. Bila dah ada soalan, berkemungkinan soalan you tadi tu jawapannya ada di bawah-bawah, ada di page seterusnya. Bila dah dapat, you underline the answer. Okay, quiz yourself. Number 4, quiz yourself by covering the text material and reciting the answer from memory. So cara untuk you ingat balik apa soalan yang you across your mind tadi, and you already find the solution or the answer, you ingat balik, tadi ada satu page tu tadi you dah letakkan sticky note soalan. You find out that ada jawapan di dekat bawah ni. Dah ingat dah. Dia kadang-kadang ingatan kita ini berbentuk gambaran. Kita letak sticky note colour pink. Ingatlah, kita ingat colour pink. Yang kita dah highlight jawapannya tadi tu colour kuning. Okay. Itu caranya. Bila ada soalan, tulis terus, find jawapan, underline. What you should mark? Apa yang perlu you tanda sebenarnya dalam kita punya headline, dalam kita punya textbook tu. Okay, the first one headline lah. Dia punya tajuk besar. Okay, yang kedua adalah sub-headline. Yang ketiga adalah main ideas. Yang keempat adalah supporting details. Okay, dalam satu textbook banyak benda yang ada dalam tu kan.
Bila you find out, okay, process of contohnya process of controlling dalam MGT, process of controlling. You find topik process of controlling tu bawah topik marketing. Marketing tak, management. Highlight dulu management, color pink. Okay, so you cari sub headline, function of management. So you cari lagi, okay, function of management. Number 1 ada controlling. Okay, highlight pula controlling. Bawah controlling ada process of controlling. Barulah ada main ideas dengan supporting details dia. Baru you nampak dia punya turutan. Senang untuk you refer back. Okay. Seterusnya, important information to be marked seterusnya termasuklah headline, sub-headline, main ideas, related details, theories. Biasanya teori-teori ni dia dalam bentuk diagram, dia dalam bentuk features. You boleh highlight dia punya nama dekat bawah tu. Theories of motivation. Salah satunya ada human resource model by siapa? McGregor ke, betul ke? Tak ingat lah. Maslow hierarchy needs. Apa lagi? Theory of Hesbert. So you highlightkan nama-nama teori tu, lepas tu you refer back pada diagram dia. Definition of course. Bila kita baca sesuatu teks, kadang-kadang definition dia bukanlah dia nak directly tulis, okay, definition of management are, kadang-kadang dia tak tulis macam tu. Dia tulis dulu dia punya iklan-iklan dulu, macam contoh nak cerita pasal marketing tadi tu kan, trend semasa. Nowadays marketing in Malaysia is slightly different compared to 10 years before. Dia buat dulu dia punya introduction. Ada paragraf yang seterusnya baru dia kata marketing can be defined as, dia tak tulis pun definition of marketing terus-terus macam tu. Dia tulis marketing can be defined as, marketing is known as, okay. Padahal kita nak cari definition. So bila kita find out the keyword tu, barulah kita highlight ataupun kita underline. Example, statistik, dates, people, place, event. So benda-benda ni, benda yang penting, informasi yang penting yang sepatutnya kita highlight. Contoh pun sebenarnya example. Bila kita nak bila you masuk degree ke, most of the exam adalah dalam bentuk structure ataupun dalam bentuk essay. So cara you nak tulis essay tu kena ada introduction, kena ada dia punya content, kena ada dia punya example. Complete baru dapat markah penuh. So example dalam kita punya textbook juga adalah penting. Dia akan bagi biasanya dalam textbook ataupun dalam buku rujukan ada banyak example. Ambil satu sudahlah. Jangan nak ingat banyak-banyak sebab banyak lagi information lain nak masuk dalam fikiran kita ni. So ambil setiap, contohlah dia kata kalau yang business nanti, intellectual property ada 4. Ada patent, ada trademark, ada copyright. So contoh-contoh dia apa? Okay, so you kena include example. Okay, statistik pun boleh menguatkan lagi you punya penerangan. Dates, biasanya kalau dates, people, place ni berkaitan dengan history. Bila kita study sejarah dulu-dulu, masa you form 5 dululah, belajar sejarah, form 2 pun dia juga kan. Sejarah, kena ingat tarikh-tarikh bila British mula menjajah 14 berapa ni, lupa dah. 14 something. Okay, di mana tempat mula-mula British mendarat di Malaysia, Kelantan aku tak silap. Dan event seterusnya, itu yang perlu you highlight. Okay, how to review your text marking. Bila you dah buat text marking, okay, macam mana nak review back? Remark your text. Ni salah satu kaedahnya adalah you kena mark balik your text. Baca balik, okay, ni betul isi pentingnya. Okay, take notes on your marking. Bila you dah mark tu,
Bermaksud di sini adalah isi penting. Buat note sebelah. Buat notes lain. Write question. Untuk lebih memahami. Quiz yourself. Tanya balik soalan tu kepada diri you. Kalau you boleh answer, maksudnya you memang dah faham lah tentang topik tersebut. How to evaluate your text marking to be sure your marking makes sense. Okay. Ada orang yang rasa macam semua satu buku ni rasa macam isi penting. Okay, so tak boleh. Macam yang kita bincangkan tadi, ada several terms ataupun several things yang kita include dia as important information. Get feedback on your marking. So bila you dah mark tu, you tanya betul ke ni dia punya, you tanya kawan you betul ke yang ni definition dia, betul ke yang ni dia punya proses. Okay, test your marking after an exam. Bila you dah jawab exam, dah dapat jawapan, mungkin lecturer bincangkan, so barulah you akan tahu, oh betul lah yang you dah mark tu adalah isi penting. Alright, so ada satu lagi benda saya nak suruh you all buat. Inilah kita punya aktiviti. Okay, bersedia dengan kertas dan juga pen. Nak tengok sama ada you memang dah pakai pelbagai cara untuk you jot down your notes. Ready? Dah, madam. Hazriman je lah. Lain ready ke tak? Ready, madam. Ready, madam. Sekejap saya besarkan sikit jadi 230 boleh tak? Okay, so jawab yes or no. Do you edit your notes within 24 hours after each of your classes? Bila satu-satu kelas tu you tulis note. Lepas tu you review balik notes itu dalam masa 24 jam, ya atau tidak, you buat ataupun tidak. Kalau you tak review dalam masa 24 jam, jawab no. Dalam masa 24 jam memang you tengok balik nota tersebut, you nak edit, jawab yes. Soalan nombor 2, do you try to write down exactly what your professor says in class? Sebiji apa yang profesor tu cakap, sebiji seketul-seketul. You boleh, you are able to tulis semua balik jadi teks balik. Kalau boleh cakap ya, kalau tak boleh cakap tidak. Do you separate the main points from supporting information in your notes? Bila you buat nota, adakah you adalah seorang yang dia punya main point dengan dia punya supporting point you separate ataupun you pakai tulis je, tak well organized lah maksudnya. Nombor 4, are you able to read and understand your notes when you study for your exam? Dah buat nota cantik-cantik. Sebelum ni bila nak sit for exam, you baca balik dan you faham nota yang you buat tu. Ke dah tak faham dah? Okay. Soalan seterusnya, do you sometimes find that your notes don't make sense when you review them before an exam? Okay. Bila you nak exam, you baca balik, sebenarnya nota you tu you tak faham dah. Ada tak pernah terjadi sebegitu? Okay. Yang keenam, do you tend to write down only keywords when you take notes? Bila you ambil nota, you hanya tulis keyword sahaja, tak fully sentence. Alright, seterusnya, do you review your notes by reciting them out loud? You baca balik nota you tu kuat-kuat. Ke baca dalam hati je. Do you tend to miss a lot of information when you take notes? Bila you memang ambil nota, tapi bila you review back, banyak sebenarnya benda yang you termiss. Are you actively involved in lecture? Jawab secara jujur, actively involved ataupun tidak. Sepanjang kelas 2 jam, tak pernah pun dia interfere, tak pernah jawab ya ke tidak ke, dia diam je. Do you read your textbook
assignment before you go to your lecture class. Ni pun jarang ni. Jujur ya, sebelum hari ke kelas dah baca dah dulu nota. Ada ke tak? Yes or no? Okay. So dah habis jawab yes or no. Okay, dia kata give yourself 1 point for each yes answer untuk soalan 1, 3, 4, 7, 9, 10. Kalau you jawab soalan ini dengan jawapan yes, letak 1 markah. Kalau jawapan dia adalah no, tak ada markah lah. Dan 1 point kalau you jawab no untuk soalan 2, 5, 6, 8. Kalau you jawab no, letak 1 markah. Kalau you jawab yes, tak ada markah. Total up your points sekarang. Saya bagi masa 1 minit. Total up. Dah? Dah, madam. Dah madam, dah. Dah, madam. Okey, siapa dapat markah yang kurang daripada 4? Angkat tangan. Kurang dari 4. Yang dapat 7 ke atas? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Yang dapat 7 ke atas ini adalah orang yang already use many good note taking strategies. Baguslah yang dapat 7 ke atas. Yang dapat 5, 6 dia moderate. Dapat kurang daripada yang dapat 1, 2, 3, 4 bermaksud strategi yang diguna pakai untuk taking notes adalah kurang strategi. So you kena improve yourself. Okay, so yang ni pun you boleh include dalam you punya chapters untuk individual assignment. Right, itu saja untuk minggu ini. Anything you want to ask? Apa nak ditanya? Tak ada madam. Tak ada. Semua okey. Siapa yang rumah dia banjir selain daripada Aiman Hakimi tadi? Rumah Aiman Kimi tu sebenarnya dia tak banjir sampai atas, madam. Okey. Dia belah bawah je, cuma transport tak ada, dia nak balik. Oh, dia duduk di hostel lah sepatutnya. Dia tidak balik hari Ahad. Lepas tu sekarang ni dia nak balik, baru on the way balik rasanya dia. Okey. Lain ada lagi tak yang terlibat dengan banjir? Azriman. Ya ke? Betul madam, betul. Azriman rumah banjir Tapi tak teruk sangat lah. Oh, tak teruk sangat. Tak apa, saya jot down dulu nama awak. Sebab nanti tak tahulah kalau rasanya macam ada bantuan, tapi tak apa, nanti kita tengok balik. Okey, terima kasih madam. Sama-sama. Okey, yang mana yang tak terlibat dengan banjir, yang selesa duduk di rumah, pastikan semualah bukan mata pelajaran UED saja yang you kena perform, walaupun dia hanyalah 1 credit hour. Dia juga adalah satu benda yang membantu you untuk meningkatkan you punya CGPA. Nanti at the end of our class, week 14, kita akan belajar cara untuk you kira you punya pointer.
Okay. Alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah wal as. Amin amin ya rabbal alamin. Kelas rap dah distribute ke untuk yang Puan Zarina kata program apa ni? Peningkatan Yang malam ni tu ya madam. Saya dah masukkan dah dalam grup kelas. Berapa orang terlibat untuk kelas awak? 3. 3. Okay, yang mana yang terlibat tu pastikan masuk ke program kita. Okay, jangan escape lah. Okay. Alright, jumpa lagi pada minggu hadapan. Hantar assignment sebelum hari Ahad dan juga individual assignment chapter yang ke-7 ni sebelum minggu hadapan. Okay, jumpa lagi minggu hadapan. Madam. Ya. Chapter 7 ke chapter 6 Chapter 6. Okay. Okay. Chapter 6 ya. Alright, nanti hantar. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa take attendance kat U-Feature. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Welcome. Terima kasih, madam. Welcome.